Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 71. Sebelum ni Allah sebut sifat orang munafik. Yang ni Allah sebut sifat orang mukmin. Nak beritahu lawan bagi sifat munafik. Jadi ayat 71 72 ni sifat-sifat kaum mukmin dan pahala yang disiapkan untuk mereka. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan. Orang-orang yang beriman lelaki, orang-orang yang beriman perempuan. Sebahagian mereka sekutu sebahagian yang lain. Mula-mula jatuh hati, sebab sama-sama beriman kan jatuh hati. Lepas tu sanggup rasa susah senang bersama. Sanggup senang bersama ni lah saling tolong-menolong, saling backup membackup. Ya, tolong menolong dalam kata apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menghidupkan barang baik. Menghidupkan barang baik sehingga hidup. Jadi ya'muruna ni suruh buat baik sehingga hidup barang baik. Dan supaya yang hidup, yang mati jadi hidup, yang hidup terus hidup. Yang hidup terus hidup. Ini daurah dia terjemah menyuruh kena faham makna hidup, mencegah kena faham makna mati. Itu istilah bagi faham. Jadi mencegah kemungkaran ni makna jangan bagi hidup, biar mati. Lepas tu bila dah mati kena usaha biar mati seumur, biar kekal dalam kematian. Apa dia? Kemungkaran tu. Jadi bila dah hidup ma'ruf tu bukan mana duduk saja, bukan. Kena suruh juga supaya barang yang patut hidup kekal hidup, barang yang patut mati. Lepas tu berterusan dalam keadaan mati. Maka berterusanlah kita dalam buat kerja. Kadang-kadang kat sekolah tak, walaupun budak-budak ni jaga kebersihan dah, tapi semua sama. Jagalah kebersihan. Apatah lagi waktu tak jaga kebersihan. Betul tak?
Jadi inilah kalimah yang digunakan dalam daurah. Kalimah ya'muruna. Ya'muruna ni menyuruh ni mana? Menghidupkan. Sehingga hidup. Dan bila hidup, kena terus suruh supaya kekal hidup. Mencegah ni mematikan. Mencegah ni mana mematikan. Biar mati. Kalau dah mati, kena cegah semua supaya kekal mati. Tu kena faham satu. Jadi sekarang ni barang-barang yang ma'ruf hidup tak? Kalau hidup kena tak berhenti. Kalau tak hidup lagi, kena usaha untuk menyuruh. Kalau dah hidup tak boleh berhenti supaya kekal hidup. Dan pula diberitahu dalam daurah, menyuruh hak ma'ruf ni semua boleh buat. Semua orang boleh buat. Mencegah kepada kemungkaran ni bukan semua. Bukan semua. Kalau orang ada kuasa, dengan tangan. Kalau orang ada ilmu, dengan lisan. Kalau tak ada ilmu pun tak ada, tangan pun tak ada. Ilmu tak ada, kuasa tak ada. Bila ilmu tak ada, kalau dengan hati pun kan ada ilmu juga. Sebab benci ni mesti tahu, tak benci, suka. Betul tak? Kita tahu benda tu kemungkaran tu, benci tu. Mana semua tiga-tiga perkara ni, alamat bagi iman ni, kan, berhajat kepada ilmu. Tak ada ilmu, nak benci pun kena ada ilmu. Kan? Kita betul nak bercakap mesti ada ilmu juga. Nak cegah pun, kalau kita kena mesti kita sabit barang tu barang mungkar. Nak sabit barang tu mungkar, lepas tu cegah kena ada ilmu juga. Tak boleh cegah barang-barang yang kita tak tahu puncak, tak tahu tak jelas ni. Ni baik ke salah tak tahu. Tak boleh. Kena sabit baru kita boleh cegah. Kalau tidak terbalik takut-takut mencegah kemakrufan, kan? Munafik pula. Jadi kena kenal dulu. Okey, kalau kita tanya, makruf ni bahasa Melayu mana apa? Makruf. Bukan baik. Mungkar, bukan buruk. Apa dia makruf? Mana bahasa Melayu? Tarikh tepat. Sesuatu yang dikenali oleh fitrah kita. Tu makruf. Fitrah kita kenal dia. Fitrah kita yang bersih ni kenal dia. Makna kita ni, fitrah kita comel lagi, ya. Sampai barang yang patut kita kenal, tak kenal. Punah dah fitrah kita. Jadi kemungkaran ni, barang kita tak kenal. Mungkar. Tahu nakirah. Nakirah ni, dalam Quran, nakirahum. Dia tidak mengenali mereka. Ibrahim tak kenal malaikat. Nakirahum itu. Ingkar ni tak kenal. Maksud nakirah ni mana? Kita tak kenal dia. Kalau bahasa lain kata umum, seorang lelaki. Seorang lelaki, kenapa? Tak tahu siapa. Tahu lelaki. Nama dia siapa tak? Tak kenal. Ada seorang lelaki di rumah itu. Buat kita seorang lelaki. Kita tak kenal dia. Kalau kenal ada mamak. Mamak kenal. Sebut nama Cikgu Syafiq je. Kenal. Jadi mungkar ni yang tidak dikenali oleh fitrah kita. Jadi mencegah yang makruf, barang yang kita kenal kita tak kenal, kita cegah dia. Barang mungkar ni kita tak kenal dia, berasing, tahu mana. Tapi kita kenal dia sebab kita duduk dengan dia. Barang yang tak bukan asal kita, yang patut kita tak kenal jadi kenal, kita sokong. Barang yang kita patut kenal, tak kenal, kita lawan. Macam mak kita kenal, ayah kita kenal, adik-beradik kita kenal. Tapi kalau tak kenal adik-beradik masuk rumah kita, siapa dia mau ni? Halau. Tak kenal. Bila tak kenal kita halau, perabah. Apa perabah? Kita kata siapa dia tu? Padahal adik-beradik kita, contohlah. Betul tak?
Orang yang tak kita kenal, kita masuk rumah kita tak? Kita cegah dia masuk sebab kita tak kenal dia. Yang kita bagi masuk dia, kita kenal. Itulah maksud menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Mencegah barang yang fitrah kita tak kenal. Mana mari waktu perangai lagu ni. Jadi nak kata fitrah kita ni asalnya kenal hak ma'ruf, tak kenal hak mungkar, asal-asal. Jadi boleh menyuruh kepada ma'ruf ni, menyuruh kepada kemungkaran ni, dan mencegah kepada ma'ruf ni, barang yang dia kenal, sepatut kenal dia tak kenal, barang yang dia tak kenal dia kenal. Dan mendirikan solat, wa yuqimuna salah. Solat adalah alamat hubungan dengan Allah. Cuma kita beritahu dah, solat ni masih satu pihak dengan satu pihak lagi, iaitu mengaji makna Quran, kan? Interaksi dua pihak, kan? Dan menunaikan zakat. Kenapa dia sebut dua ni? Sebab solat alamat hubungan dengan Allah, zakat alamat hubungan dengan manusia. Tu asal ada apa? Zakat manusia. Zakat manusia. Tu asal. Asal. Zakat asal bukan bangunan. Atau isu hari itu tu. Manusia tu asal. Boleh jadi pindah daripada manusia kepada bangunan ni atas sebab tubik patuh lagu tu Yusufudawi, atas sebab negara tu tidak ada Baitul Mal. Jadi tukar tu. Asalnya solat hubungan dengan Allah, solat hubungan dengan manusia, zakat. Itu sistem. Sampai kita zakat manusia, zakat manusia. Solat Allah. Mana solat dengan Allah, zakat dengan manusia. Jadi berubah tu atas satu faktor yang kita kena faham. Kita tak boleh guna kosong-kosong. Atas satu faktor kita kena faham. Jadi solat, seolah seorang tu dekat dengan Allah. Zakat dekat dengan manusia. Dan mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi taat dia ada satu kalimah yang mesti ada tiga. Mesti ada makna ikut, mesti ada makna serupa. Taat pada Allah mesti ada makna ikut, mesti ada makna serupa. Mesti ikut Allah, mesti serupa dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi kita juga mesti ada makna ikut, mesti ada serupa seperti Nabi yang Nabi tunjukkan. Kenapa mesti Nabi, tak boleh orang lain? Seumpama ubat, kita ambil ubat tu dia tahu keperluan untuk sembuh penyakit kita. Agama ni ubat rohani kita. Hak kita ambil hospital tu ubat jasmani kita. Kita ambil ubat ni, kita ambil gitu saja ke tanpa tanya cara guna, ataupun kita tanya, dengar dulu Tuhan kata cara guna lagu mana. Dengar dulu, kan? Atau kita kata kita nak ambil, nak guna cara kita, ataupun kita nak tanya orang lain. Sepatutnya hak orang yang bagi ubat kita tu lah yang berautoriti, kita dengar dia cara makan ubat. Tapi ubat dah, tapi makan tak ikut cara doktor, tak ikut cara farmasi bagi kita tu. Apa jadi? Racun juga. Penyakit jasmani, bila sebut penyakit, bawa pada penyakit, makna menyebabkan kematian. Tapi jenis amalan-amal agama ni, kalau kita ambil bukan cara wahyu, maka menyebabkan kebebalan. Sebenarnya kita apa? Bukan kebebalan sebenarnya, sebab apa mana? Orang Kelantan sebab bebal kebabukan. Jadi kita nak pastikan otak kita ni jangan jadi kebebalan, kebabukan. Mesti akidah wahyu, amalan Nabi. Kita tak nampak. Otak Allah bagi manusia ni serupa je. Boleh nampak benda tu bebal. Tapi bila kita ni tak jaga otak kita, tak bagi makan dengan wahyu,
hak bukan wahyu, maka otak tak nampak barang tu berubah. Walaupun dengan ngajar mereka, dia boleh ikut bodoh gitu ya. Walaupun dia akal dia diiktiraf sebagai orang cerdik, tapi kerana dia tidak ikut saluran yang betul dalam beragama, orang cerdik dia boleh bagi bini dia. Kita tengok, kalau kita tengok tu kecerdikan ke kebebalan. Sebab kenapa dia boleh tak nampak? Sebab amalan-amalan yang hak tok guru dia ajar tu dia amal jadi beban. Asal nampak dia tak nampak. Sebab tu prinsip kita daripada sinilah kita faham bahawa amalan mesti daripada wahyu, mesti daripada Nabi. Tak boleh zalim, tak boleh jajar amalan dia. Nak faham boleh? Salah etika. Sampai jangan, sebab apa? Sebab kita nak guna otak kita ni untuk meneliti barang ni kecerdikan ke sudut agama atau kebebalan. Kalau kita nak jaga otak kita ni biar nampak ini kecerdikan, biar yang kita ambil tu wahyu. Biar kita ambil tu madu asli, bukan madu campur, bukan madu sintetik. Sebab tu Allah jaga, Allah agak tersungguh. Kan? Ikut Allah, ikut Rasul. Kalau tak ikut Allah, tak ikut Rasul, sesat. Barang sesat dia tak nampak. Ulaika, mereka itulah sayarhamuhumullah, akan dapat rahmat daripada Allah. Rahmat ni kepada keampunan. Kan? Rahmat ni keampunan ataupun kasih sayang. Duduk sekali. Satu pakej. Sebut rahmat ni, kalau dalam situ ada keampunan, kat situ ada kasih sayang. Jadi Allah sebut ujung rahmat kasih sayang, rahmat kasih sayang, rahmat kasih sayang. Jadi Allah nak suruh kita kejar hak tu. Sebab tu adalah satu keinginan yang menguntungkan. Kita akan dapat secara mutlak. Hak lain ni ada Tuhan bagi, ada Tuhan tak bagi. Tapi hak ni Tuhan bagi secara sempurna. Mana kalau kita nak secara mutlak, dua benda ni memang kita dianggap oleh wahyu sebagai satu keinginan yang bijak. Kejar hak ni. Hak lain ni kita nak juga, kita kejar juga. Tapi kita kena faham Tuhan takkan bagi kat dunia ni bentuk sempurna kecuali pada dua perkara ni. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa. Mana Allah boleh nak hukum selalu kalau salah. Tapi kenapa tak hukum selalu? Sebab Allah hakim, maha bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi iman ni merujuk pada sifat. Beriman ni merujuk kepada sifat. Dan orang-orang yang beriman perempuan. Kenapa Allah sebut melibatkan sifat, tidak melibatkan zat? Kalaulah syurga ni melibatkan zat, nanyalah kalau zat, kita kata contoh kalau contoh lagu ni. Siapa-siapa buka lagu ni neraka. Nanya orang buka lagu tu. Tak boleh ubah muka dia. Siapa-siapa nama lagu ni neraka. Tu boleh kira lagi. Tapi makna kalau kita tak tahu, tiba-tiba nama kita lagu tu dah. Nanya juga. Tak. Nanya juga. Sifat ni satu benda yang munasabah. Sebab apa? Semua boleh pulun. Semua ada ruang peluang untuk pulun dia. Sebab sifat dia boleh berubah. Cuma dalam buku haknya apa tu cikgu hanya apa dia exploit sebut payah. Kalau bahasa Arab mudah, mausu'ah mudah. Masalah mausu'ah asal wasi'ah. Mausu'ah asal kalimah wasi'ah, luas. Mausu'ah ni encyclopedia. Payah semua.
Kita tengok pahala semput dia. Mana mausuah kan? Mana tentang akhlak Rasul. Dibincang dalam tu ada perbincangan, persoalan. Si akhlak yang baik ini, dia kata, adakah semula jadi ke ataupun ikhtiari? Kita nak jawab lagu mana kalau bentuk soalan lagu tu? Akhlak yang baik ni adakah semula jadi ataupun ikhtiari? Ha? Qori. Dua-dua betul. Ada perkara sifat baik ni bersifat semula jadi. Memang dia gitu dah. Ada bentuk ikhtiari. Cuma jenis fashion semula jadi ni tak boleh ambil kira lagi. Kan, tak boleh ambil kira lagi sebab anak-anak jahiliah ni mati dalam keadaan kafir ni ada jenis com ni. Kan? Tapi kalau tak beriman, kalau akidah tak betul, tak ke syurga juga. Biasa-biasanya jenis ikhtiari ni lah. Sebab bila sebut ikhtiari, makna tidak akan mampu kita berikhtiar kecuali akidah yang betul. Bila kita usaha untuk betulkan akidah, maka dia akan datang sama sekali usaha untuk betulkan syariat dan akhlak. Dia sekaligus. Dia akan ada tuntutan nak betul. Bila kita hulur tak tauhid, kat situ ada tang syariat, ada tang akhlak, dia duduk sekali. Dia mari sekali. Dia punya semangat tu nak baiki. Bila tauhid, nak baiki tauhid, kita akan ada satu usaha juga nak baiki akhlak kita. Dia sekali. Sebab akhlak dalam Islam dia ada hubungan dengan akhlak, dengan akidah. Jadi kalau jenis kita ni usaha untuk jadi baik, biasanya itu ending ni dia ada lebih baik daripada baik ni bersifat asal. Asal-asal ni kadang-kadang melenakan. Kita melenakan. Kita janji dengan Allah awal-awal kita jadi kita tu Ustaz. Ha? Kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah tu. Mana dari sudut Waktu hamba kata ori tu. ha? Waktu hamba kata ori. Ori. Yang lain mana betul lah. Dalam tu lagi kita baca lah tu. Dia ada hurai. Mana kalau kita kata ada orang ni dia mungkin lah. Mana dia semula jadi dia ada tu Nabi beritahu satu orang ni Allah suka dua perangai kamu ni. Kalau gitu, jadi Allah Nabi sebut lagu tu tak tarik hati orang Islam. Tapi kalau dua perangai ni dia kekal dengan akidah dia tu, tak masuk surga juga. Ha? Kan ada Nabi beritahu ada orang ni, ada sahabat-sahabat ni dia daripada kafir lagi. Memang sifat dia comel lagu tu. Dia sebut. Contoh-contoh Suhaib. Maksud tak Islam lagi. Asal kafir tu dia baik dah. Ada Udawiyah ni. Suhaib ni dia sifat dia sahlun, mudah kira. Tapi dia kafir. Bila dah penjajah Udawiyah ni kan dia mari mewakili Arab Mekah. Bila Nabi dengar yang datang tu Suhaib, kata budak. Dia tahu orang baik dah. Ada lagi Mut'aim bin Adi. Mut'aim ni maksudnya pemberi makan. Memang dia tak suka makan. Tapi dia mati kafir. Tapi Nabi suka kalau dia ni Nabi suka sifat dia. Tapi mati kafir. Nak kata suka bagi makan ni satu hal, akhlak betul, akidah betul satu hal lain. Jadi nama sifat nama Wallah. Mut'aim pemberi makan. Waktu Nabi kena pulau tu dia bawa dia beramal gigi bantar makanan. Waktu Nabi tak boleh masuk, waktu Nabi dia halau tak boleh masuk ke Mekah semula, waktu dia keluar berdakwah Taif, dia keluar negara, nak masuk negara Mekah balik dia kena ada melalui immigration. Cara bentuk immigration sana, apa tu Mekah dulu, mesti ada orang jamin, orang dalam Mekah jamin. Kalau siapa tak berani jamin, tak boleh masuk. Duduk luar negara. Semua tak jamin contoh. Tak boleh masuk. Tapi siapa jamin? Kena orang yang masa tu Islam ditindah. Kena orang berkuasa, orang yang ada kuasa lah.
Yang orang Arab boleh terima dia. Tahu dia mutaim. Dia pegang pedang, dia pegang tangan Rasulullah. Nak kata comelnya kalau kita kita tak boleh. Ini agak nantikan macam-macam banyak nantikan sayang nantikan itu. Tapi nak kata kita nak beritahu hak jenis mana, hak yang jenis biasanya banyak bantu tu, hak jenis ikhtiari. Usaha. Hak sebelum jadi ni kadang-kadang melena kan. Kita ni kan. Tak okey, tak okey ni punya tak okey. Kita ni baik kan, bagi makan kan. Ngaji malasnya. Baik tu. Jadi kadang-kadang terpedaya dengan sifat sebelum jadi. Lalu tak saya ngaji. Dia kata kita baik dah. Tak buat nanya ke orang. Ngaji malahnya. Ya alastu birabbikum qalu bala syahidna tu. Semua ke ada. Tu kan dua pandangan. Ibnu Katsir dia ambil pandangan lain. Dia kata itu bukan alam roh. Dia kata hanya sebagai apa tu? Misalan saja. Orang manusia ni fitrah dia boleh terima tauhid. Dia ada dua pandangan kat situ. Satu menerima ayat tu dalam konteks dia kata dia mensabitkan alam roh, berlaku tu di alam roh. Tapi Ibnu Katsir dia kata hanya sebagai misalan saja bahawa akal manusia ni fitrah dia boleh, kalau akal dia tu sihat, dia boleh tengok betul Islam kan. Waktu dia kata jannatin, syurga-syurga mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau konteks Arab ni kita faham dah bahawa bila Arab ni kalau tengok tempat dia mesti suka kebun-kebun ni mesti ada air. Kita pun kalau pergi mana-mana hotel ke apa ke, air nombor satu, air kan. Mesti ada bilik air. Betul tak? Mesti ada bilik air. Ada dah bilik air tak ada. Marah juga kita. Ada air keruk-keruk satu hal. Kan? Makna kita tanya ada bilik air tak? Mesti tanya ada bilik air tak? Ada. Bilik air dekat. Ada. Masa kita jahil tak tahu. Kat Malaysia ni kalau dekat Mekah ni kan bilik air dia jauh-jauh kan. Masa mula-mula ni kita rasa jauh. Buat dekat-dekat sudah. Kita tahu. Sebenarnya dia ada apa tu di sebalik tu. Kenapa dia buat gitu? Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Berkekalan di dalamnya. Duduk kekal, nikmat makin nikmat. Wa masakin thayyibah. Dan tempat-tempat yang baik. Dan tempat-tempat yang baik yang kita boleh. Sebab orang ni, kenapa dia kata lagu ni? Kenapa dia kata duduk stop syurga kekal? Orang dah bayar. Kan? Kita tak rumah besar. Kalau ada, tapi tak lagi mana, duduk rumah tu je. Dia tak boleh, dia kurung tu sih. Nak pergi sana. Kan? Jadi di syurga ni, dia bukan duduk setempat, dia berjalan-jalan. Dah jumpa. Dia ada pasar dia. Tempat-tempat yang bagus di syurga Adnin. Tengok. Yang boleh nampak kata keampunan dan sayang tu ada paling besar. Sedang Allah tekan. Tak suruh kita puluh ni. Hak ni Tuhan kadang-kadang Tuhan bagi, kadang-kadang tak bagi. Hak ni puluh Tuhan bagi. Mana dia suruh kita tumpu hak ni. Gawa dia waridwanun minallah akbar. Tapi redha Allah dalam syurga tu hak besar lagi.
Redha Allah dalam syurga tu hak besar lagi. Dan itulah sebuah keuntungan, kejayaan yang besar. Zalika huwal fawzul azim. Ayat yang seterusnya, bukan surat seterusnya, nak pergi habis ni. Ada. Tengok. Hak ni kena huraian, kena pandai. Kalau perkata dia jadi lari, makna dia. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Bagaimana nak berinteraksi dengan keekstreman, ekstrem. Orang kafir ekstrem. Ekstrem ni sampai angkat pedang. Cara dia lah angkat pedang juga. Kufar ni jenis kafir ekstrem. Angkat pedang. Isu dia angkat pedang. Bagaimana cara dia? Interaksi dia, pedang juga. Munafik. Munafik bukan dengan pedang. Munafik dengan lisan. Dengan hujah. Kalau kita tahu dah, kafir ni dia ada kafir yang menzahirkan kekafiran dia. Ada kafir tidak menzahirkan kekafiran dia. Itu munafik. Cara dengan kafir yang menzahirkan kekafiran dia boleh dengan cara lisan, mula-mula, boleh dengan sinan, kemuncak, itu pedang. Tapi dengan munafik, dia soy, dia tak ada kedua. Dia hanya dengan lisannya ada. Dengan hujah. Dia tak boleh dengan pedang. Satu sebab kalau kafir ni jelas kekafiran ni, munafik ni tak jelas. Alamat-alamat je ada, tak nampak. Kecuali kalau Allah beritahu. Tu pun bukan semua Allah beritahu. Kan? Dan bersikap tegaslah terhadap mereka, waghlus alaihim wa ma'wahum jahannam. Ghaliz. Tegas. Keras. Ke atas mereka, wa ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka adalah neraka. Walaupun metod berbeza, tapi dua-dua ni duduk neraka sekali. Hak ni dengan lisan je, hak ni dengan pedang boleh. Tapi dalam neraka, kalau mati, kalau jadi special lagu ni, kekal dalam neraka. Duduk sekali. Wa bi'sal masir. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Makna walaupun kaedah hanya boleh dengan lisan, bukan makna dia lebih baik. Boleh jadi dia tu kat akhirat esok lebih teruk daripada orang kafir zahir. Sebab dari sudut azab dalam neraka ni bergantung kepada sejauh mana seseorang itu menyusahkan Nabi dan para sahabat. Sejauh mana. Bukan kira hak yang dia, cara dia tu munafik ke. Tengok sejauh mana menyusahkan. Orang munafik menyusahkan Nabi juga. Cara munafik. Orang kafir zahir menyusahkan Nabi juga. Cara kafir zahir. Tajuk munafik ni memang bila kita mengaji daurah memang menggerungkan. Kan? Sampai bukan mesti orang yang duduk mengaji. Orang mengaji tu belum tentu terlepas dari orang munafik. Tak cerita, tajuk munafik ni lah daurah. Bukan orang duduk tak mengaji langsung. Satu hal. Mengaji, satu hal. Duduk mengaji pun belum tentu terlepas daripada seorang munafik. Bila mengaji kita rasa kita munafik. Tu comel tu perasaan lagu tu. Kita baiki lah kita. Bila kita rasa Molek lah. Memang daripada mengaji ni lah kita boleh kan, sebab mengaji kita nak kena 4 perkara empat ahli neraka. Salah satu tu munafik. Jadi kita mengaji ni nak buang sebab ni jangan ada bagi ada lah. Nak bagi sebab mukmin tu. Kita kena ada dulu. Macam kita
Macam nak dengar taklimat tentang penyakit. Apa tujuan dia? Nak kenal sakit kita ni ada kuku ada sakit ke apa dia, tak tahu metod lagu mana nak ubat. Doktor tak tahu. Doktor beritahu gitu taklimat umum lagu tu. Hak yang tahu tu Tuhan punya ni. Jadi kenapa kita mari? Tujuan kita untuk kalau ada kita nak baiki tu ketelusan. Sifat ketelus. Kita nak cari, kalau ada kita nak tinggal. Pakar kau tak? Ha? Pak nak pakar kau tak? Tak, empat sifat ahli neraka Okey. empat kelompok. Satu. Yahudi. Hak yang kita sebut biasa, Yahudi, Nasrani, munafik, Arab Mekah. Hak biasa yang diulang-ulang oleh daurah, dia kata kalau kita mengaji tak ada orang marah, kita munafik lagi. Siapa kita menyembunyikan benda yang patut kita terangkan? Waktu kecil tak kecil tu. Ustaz macam mari nak marah ke apa? Tak Ustaz kat sini. Terangnya yang jelas. Dia kadang-kadang Ana tak suka jawab kalau tak sampai ayat dia. Satu ayat 100 surah Taubah. Bila sentuh ayat tu sedap, kita beritahu dalam bentuk ayat sedap. Kalau nak hurah lagu tu soalan bentuk kita nak hurah tak sedap kita. Kita suka jawab bentuk ayat. Sebab apa bentuk ayat ni orang akan jadi boleh terima. Sebab ayat ni dia ubat. Kata kita tak tahulah, memang manusia, kita nak guna ayat Quran, bau-bau rasa sedap mantap. Ayat Quran dia ubat. Orang yang telur dia akan terima. Kata kita. Orang tu ustaz kata lagu tu. Kita tak say, sebab kita tak say ajar diri kita ni cakap. Kita nak cakap dengan hujah, dengan munasabah. Orang tak terima tak apa-apa tu. Ni hujah kita, bukan hujah wahyu. Lepas tu orang tak terima, patut tak terima apa? Bukan hujah wahyu. Kita nak hak wahyu. Lepas tu orang tak terima, tak apa dah, lepas dah kita. Nanti ada ayat dia. Bila sentuh pok kena ayat dah, apa sedap. Pok kena. Waktu tu kita cakap. Sebab ayat ni jelas. Dan kadang-kadang anda tak jawab tu, kadang-kadang benda tu anda tak sentuh lagi. Dia kena nak sentuh satu tajuk ni, dia kena step dia. Nanti orang terkejut. Sebab orang tak nak dengar Dia kena sentuh kena ayat Quran tu. Pok. Dia tengok ayat Quran cenderung ke mana-mana. Baru kita sedap dia. Tengok. Ada tak kecenderungan kepada hakmu faham tu? Tak ada. Tu lah. Tapi kalau pok ni lagu tu, dia rasa terkejut. Macam seorang macam, ustaz kata lagu tu. Kata nak tafsir tu. Kita pandai juga sebab kita pernah dah. Jadi kita tahu dah. Soalan ni kalau silap jawab, maka tuan. Betul. Mana kita salah. Kita tak hati-hati. Kita kena tahu Tuhan ni kita kena sebab bila kita cakap nak dengar belakang ni. Dan dia pula nak cakap dengan orang lain pula. Bukan nak dengar setakat kata Ustaz Zali kata lagu tu. Jadi orang tak terima. Dia kena kata Quran kata. Baru kita kalau Quran sampai kita sedap sikit. Kan? Sebab Quran ni kata jaminan. Quran kata. Dia kata apa Quran kata? Kita nak siapa kata? Kalau Quran kita tak percaya sudah, maknanya Quran ni menenangkan jiwa kita. Apa? Quran kata beres. Betul tak? Contoh lagu ni lah. Kita lagi Mekah. Satu travel ni betul ke travel ni? Kerajaan kata travel ni, contohlah kerajaan keluar, travel ni boleh pakai. Contoh kita dengar tak? Itulah maksud bila setiap perkara yang kita jawab mesti ada sandaran. Orang tak lega sebab benda ni ada sandaran yang bertanggungjawab kerajaan. Allah Ta'ala dengan kerajaan Malaysia tu gimana? Allah Ta'ala jawab. Lepas tu orang tak terima. Sekurang-kurangnya orang jawab terlega. Sebab apa? Dia bukan tak terima. Kita tak terima wahyu. Sebab kita nak jawab takut dah lah nafsu. Patut orang tak terima pun. Faham tak? Dah lah nafsu. Orang tak terima. Tak terima, dia tak salah, kita masuk neraka. Tak salah lagu tu. Jadi kita nak jawab ni, biar benda tu ada jaminan, kita jawapan tu betul, orang tak terima, tak apa dah. Sebab yang penting kita selamat. Tapi kalau kita jawab ni, tidak ada sandaran, orang tak terima, buat tak terima pun.
Lepas tu kita dah tak nak saudara tu, masuk go ke neraka kita. Ada tafsir. Faham ke tak? Ya. Macam sekolah juga ada evidence. Ha. Anda bagi ayat tu, yang ayat dalam WhatsApp tu itulah. Kita boleh terima tak? Nak tuduh kena ada bukti. Nak cakap kena ada bukti. Terima tak? Yang tak ada. Nak cakap benda kena ada bukti, kena ada fakta. Terima tak? Terima. Kenapa tak boleh terima? Setiap perkara kita nak buat kena ada dalil. Nampak tak? Ayat tu maksud dia tidak boleh buat barang tak ada dalil. Makna kita seorang ustaz ni tidak boleh sesuka hati buat ni. Makna kita terikat dengan dalil. Atau ada cakap-cakap tu, ada jawapan dah. Dia nak tahu ustaz kata boleh tak boleh. Nanya bila kata tak ada tajuk tu, dia faham dah, tak ada tajuk. Tak nak cakap tajuk tak. Setiap agama ni dalam kita ngaji fiqh mazhab ke hadis ke, setiap perkara kita bincang tajuk mesti ada. Tajuk tu. Bila tajuk pun tak ada, siapa nak boleh cakap? Kan? Siapa nak boleh bercakap? Maknanya kita cakap luar konteks, kena kita akhirat. Kalau orang faham, orang takut. Masalahnya orang tak faham. Konteks agama ni dia kena ada tajuk. Bab, contohkan. Setiap benda-benda agama ni ada tajuk. Bab. Bila kata tajuk tak ada tu, kalau orang yang dia faham agama ni, bila tak ada tajuk tu, tanya, boleh buat tak boleh buat. Tajuk tak ada. Kalau konteks undang-undang pun kan, tak ada tajuk. Tak boleh kan kita buat kena berdasarkan tajuk. Betul tak? Kita kena buat ikut tajuk. Tajuk tu ada, benda yang disebut tu ada. Ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Bila kita tak ada tajuk tu, kita kena faham barang tu tak boleh buat, tajuk tak ada. Tapi ana jawab kadang-kadang orang tak faham. Tak apalah, nanti sambung pula tak habis pula hari ni. Apa? Nanti kita akan faham. Dia nanti bila kita tengok video-video macam berbahasa kan, hujah kalau dia cakap tajuk tak ada, kita faham tak? Oh, tajuk tak ada. Maulana pun dia sebut tajuk tak ada. Tajuk tu tak ada. Bila dia sebut tajuk tu tak ada, orang dengar faham dah. Tak perlu kita hurau, boleh buat tak boleh buat, tak boleh hurau. Sebut tajuk ada, kita faham dah. Tajuk pun tak ada, nak cerita lagu mana. Kalau nak suruh kita cerita, nak cakap, mesti ada tajuk dulu. Agama ni tak boleh pandai-pandai, tak boleh tambah-tambah kita. Kan? Tuhan bagi tak baca, benda ni dalam konteks agama ni dia ada tajuk dia. Hadis dia akan keluar. Hadis ni tajuk apa? Amalan apa? Kan? Solat gerhana ke apa? Tajuk tu. Baru kita boleh cakap. Tajuk tu ada. Sebab tu orang-orang yang mengaji hadis, dia faham. Kalau kita mengaji Sahih Bukhari kepala tu, tajuk tu. Tajuk tu menunjukkan barang tu wujud. Mereka bersumpah dengan Allah. Yahlifuna billah. Tidak mereka katakan. Apa dia ni? Mereka ada perkataan sesungguhnya orang kuat akan mengusir orang lemah. Perkataan tu. Orang-orang yang lemah yang mereka maksudkan adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka, yakni orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad. Walaqad qalu, dan demi sesungguhnya mereka telah berkata kalimat al-kufri, kalimah kufur. Gambar kalimah kufur tadi kan.
Dan mereka telah kafir. Maksudnya mereka telah menzahirkan kekafiran yang sebelum ini mereka sembunyikan. Sesudah mereka menzahirkan keislaman, yang hakikat dia adalah kekafiran. Faham tak? Mereka menzahirkan keislaman luaran, hakikat dia kekafiran dalaman. Mereka telah telah kafir, maknanya telah menzahirkan kekafiran yang sebelum ini mereka sembunyikan. Sesudah mereka menzahirkan keislaman yang pada hakikat dia adalah kekafiran. Itu maksud dia. Sebab mereka tak Islam pun, dalaman tu kafir. Islam ni mesti dalaman dan luaran, kan? Wahammu, dan mereka ingin mendapatkan apa mereka ingin dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Wahammu bima lam yanalu. Mereka ingin sesuatu yang tidak mereka akan dapat capai. Kepada contoh lain yang biasa kita buat, yang kita nak tapi takkan dapat capai. Kepada dia, kita nak kemuliaan dengan cara tak mengaji. Tak boleh. Kita nak kemuliaan dengan tinggal agama. Tak boleh. Banyak orang nak kemuliaan, nak kemuliaan raja, nak kemuliaan, nak apa tu, kekayaan. Hak kaya ada faham tu lah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara tak peduli agama, tak peduli ke Quran. Tak boleh. Wa ma naqamu. Okay, kalimah naqama ni makna dia dendam, cela. Kat sini cela. Kenapa orang kata cela? Ada dendam duduk dalam lah. Dendam ke Nabi, cela. Kalau merujuk Allah, makna hukum. Tidak mereka mencela Allah dan Rasul. Tidak mereka mencela Allah dan Rasul. Tidak mereka mencela Allah dan Rasulnya, kecuali itu kerana Allah telah mengkayakan mereka Jadi sungguh aneh. Mengapa mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi sebab keluarnya mereka dari kebodohan kepada cahaya, menjadikan mereka kaya setelah sebelumnya miskin. Bukankah seharusnya orang yang berjasa kepada mereka dimuliakan, dipercayai dan dihormati, tidak dicela? Dan pantaskah air susu dibalas dengan air tuba? Dia nak dengar Islam. Air susu dibalas dengan air tuba. Tuba tu air tuba. Racun. Tuba ni bahasa Melayu ke? Melayu. Oh, tuba ikan. Tuba ikan. Tuba ikan apa faham? Buka tuba kan. Bukan tu. Dia ngaji buka tuba tak ingat. Air tuba. Baru faham. Hal ini dimaksudkan, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali kerana Allah dan Rasulnya telah melimpahkan kurniaan kepada mereka.
Bagi waktu nak bagi ke waktu kenikmatan, waktu nak lawan pula. Fa iyatubu, maka jika mereka bertaubat, maksud dia masuk Islam secara sempurna. Tinggal seorang munafik. Jadi maknanya Tuhan Allah Ta'ala ni buka pintu semua. Kan, masuk hospital. Kalau sembuh, kan, nanti sembuh, masuk hospital, nanti sembuh. Dia tak boleh masuk hospital, nak buat ke hospital. Tuhan bagi peluang masuk hospital, ada sembuh, masuk hospital. Dia sakit, tak boleh masuk hospital, nak buat ke hospital. Cikgu gelak dah apa? Cikgu dok tak? Ha? Cikgu doktor tak pergi hospital. Ha? Cikgu tak usah buat kenapa? Cikgu dia kata sakit luar, dia kata. Sakit luar. Masa cikgu accident tu sakit, doktor kata sakit luar. Kita tengok X-ray kalau tak ada apa balik kan. Oh gitu. Dia suruh balik. Adik dia suruh balik. Adik dia suruh masuk ni. Cikgu suruh balik. Apa tu? Ada balik apa pun nak klik. Tapi kejut kita cikgu. Kita nak 2.5 hari Ahad ke? Ahad. Isnin. Itu tu lah hari Ahad tu cikgu mari. Hari Isnin tu kita duduk setengah. Kita tengok gambar. Tak baca lagi masih tengok gambar-gambar gitu. Kejut kita. Hatu masa sampai hospital tu. Siapa ambil gambar? Cikgu ambil sendiri. Oh, satu ada tu. Oh, ada anak hantar lah. Dia anak lah. Ada abang penduduk umum. Sana Oh. sakit. Oh. Kakak semua duduk situ lah. Alhamdulillah. Kita dengar bila cikgu beritahu tak habis kan. Jadi persoalan. Saudara. Tadi memang kita. Lepas tu kereta siapa? Ada dua benda. Dia bayang kata cikgu hancur. Satu duduk bimbang satu. Satu duduk bimbang kata cikgu. Boleh kata orang Dia lain. ada juga amal puh juga sama dia. Ha? Dia ada juga. Hati sorga. Hati sorga. Ada telefon cikgu Yah tu. Cikgu Yah ni, cikgu ni. Kami tengok gambar. Dia gambar. Jangan tak betul. Oh, dia telefon saya kan? Telefon dah ada kata. Cikgu Yah telefon. Tak ada. Orang penting tu, telefon. Bimbang kemalangan ni. Dia sikit lah. Dia rezeki. Dia benda sikit masa bila accident tu kan. Dia sikit lah. Ibarat macam sama ada tak kena tak cedera. So alhamdulillah. Cedera sikit. Cedera berat. Kita ibarat tu yang kita tak takut tu lah. Aku takut. Lepas tu duduk perasaan. Semalam ngaji kita sini. Macam lah. InsyaAllah lah Tuhan ni. Saudara boleh bawa kereta tak? Boleh bawa tak? Lepas tu dia kata wa iya tawallau, jika mereka berpaling. Jadi mereka yang nak palingnya, Allah nak terima mereka, taubat mereka. Kan? Nak terima mereka jadi ahli syurga. Duk apa tu ibarat macam mujuk hati, mujuk masuk atau terimalah syurga. Tu asyik lawan juga. Mana yang tu bertaubat ni makna dia ganjaran syurga. Wa iyatawallau, jika mereka berpaling, yu'adzibuhumullah, Allah akan azab mereka azaban aliman, azab yang pedih. Azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Kat dunia, di akhirat.
kat dunia di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka fil ardi, di bumi lagi. Selalu fil akhirah tak. Orang munafik ni bumi. Kan? Biasa wa ma lahum fil akhirati. Orang munafik wa ma lahum fil ardi. Di bumi lagi. Mana azab ni bukan tunggu mati esok. Kan? Kat dunia lagi Allah balas. Ni cara balana. Min waliyin, dari sebarang pelindung sebelum kena, wala nasirin, dari sebarang penolong kalau dah kena. Kalau belum kena, Tuhan tak lindung. Kalau dah kena, Tuhan tak tolong. Tu sedap. Kalau tak kena, belum kena, Tuhan tak lindung. Dah kena, Tuhan tak tolong. Bahasa tu kalau tak faham lagi tahu kita. Mana kalau tak ikut Allah, tak ikut Rasul, kalau kena, kalau belum kena, Tuhan tak lindung. Kalau dah kena, Tuhan tak tolong. Bahasa ni kalau orang bertelus bukan dia lagu ni. Kalau kita masih ada ketulusan hati kita, tak ada gamuk lah. Tuhan lepas tangan kita lagu ni. Tuhan tawar, ambil. Kalau Tuhan hancam, jangan pergi. Tuhan tawar, ambil. Kalau Tuhan hancam bentuk lagu, dia tawaran atau ancaman. Tawaran syurga. Siapa nak tolak syurga? Senang-senang namanya. Tosir, tolak di. Kalau kena azab, sebelum kena Tuhan tak lindung. Kalau dah kena Tuhan tak tolong. Lafaznya, kalau orang yang betul-betul akal yang sihat, hati yang hidup, kan, hati yang tulus, akan mikir untuk tinggal. Tu kata datang, duduk, dengar, takut, tinggal, selamat. Budak dah yatim kan, daripada 9 tahun ke 18 tahun, tanya seseorang, baca kan, datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal, selamat. Dia kena ingat sebab dia dah beritahu. Kadang-kadang dia tak faham apa dia datang tu. Mu tak faham tu nak jawab tu. Dia tak ingat dia sebab dia tak faham dia. Orang datang mengaji, lepas tu duduk mengaji, dengar apa yang dok guru tahu. Lepas tu faham. Lepas tu tinggal. Faham dulu, takut dulu. Takut tinggal. Tinggal selamat. Mana nak suruh tinggal, nak tinggal dia kena faham dulu. Nak faham kena ngaji dulu. Nak tidak, dia mula pada datang yang berakhir dengan apa? Datang yang berakhir dengan selamat. Kita dia. Datang duduk dengan faham takut. Tujuh start ke syurga. Dia 7 start ke syurga. Datang, duduk, dengar, faham, takut, tinggal, selamat. Quran ni interaksi nak selamat bukan sekadar baca. Dia kena makna tu. Baca tu bahagian lain. Dia ibarat gini, nak bagi terang ke orang yang mengaji kita tadi. Macam kita sebagai tamu datang tuan rumah ni sebelah kambing, sup kambing. Jadi maksud tuan rumah tu nak bagi makan kuah saja ke atau daging kambing tu? Daging. Kalau kita makan daging kambing habis, kuah tinggal, tak apa, tuan rumah puas hati. Tapi kalau kuah saja, daging tinggal, saja tinggal je ni, tuan marah. Ataupun tak sentuh langsung, bagi marah tuan. Jadi Quran ni dia ada lafaz, dia ada makna. Lafaz tu kuah, makna tu daging tu. Jadi kalau kita mari jumpa Tuhan, kuah habis. Kuah daging kambing tu tinggal. Pada kami tak ada. Dia buat tinggal. Gitulah ibarat. Jadi kalau contoh kalau daging habis, kuah tinggal, tak apa lagi. Boleh kira lagi, Tuhan tak marah. Ngepek pun rumah tak?
Kalau ngepek habis. Oh, kalau dah sudut dah sudah sabar lagi. Mana dapat kita? Ibarat dari sudut orang lah. Mana kalau daging tu habis kita tak apa. Kuah dia je. Daging tu jago sebab daging tu dia kira sebelah kambing tu. Kuah tubuh dia kuah biasa. Kuah dia sedap tubuh kambing kan. Jadi sebenarnya kambing tu yang berharga tu. Daging tu lah. Tapi orang ni sedapnya kuah. Daging tinggal. Sedapnya kuah. Oh. Sedapnya kuah. Dia belajar buat kuah ya. Itulah sedapnya kuah. Jadi sebenarnya kan maksud Allah Ta'ala tu daging tu. Tapi daging tu kita rasa macam tak apa penting mana. Mana ni? Dia belajar buat kuah. Ha? Lah. Atau Malanda punya tu. Oh betul mah. Dia semua sekali lah kita pakai selalu. Kuah habis daging habis. Ha. Tak menghayat keping. Yang kita mari rajin. Tapi nanti pengisi dia tak ada. Dia Malanda tu cara dia bagus dia. Dia ajar kita tu sampai kita boleh ajar orang lain. Dia bukan ajar kita makna. Dia ajar kita cara ajar orang. Tu sedap dia. Dia ajar kita cara cakap. Sebab kadang-kadang kita kan mesti kita cakap dengan orang kita mengajar. Kadang-kadang kita nak cakap tu tak. Ada kopi ke apa ke. Orang tanya kita kenapa, kena jawab. Kena pandai jawab juga. Jadi kadang-kadang tak bukan cara formal. Tak mesti cara mengajar macam ni. Buat daurah lagu ni. Cara sekurang-kurangnya kita ada dekat kita. Orang tu tanya kita tapi sekurang kalau orang tanya kita jawab. Gitu. Ni. Ayat ni duduk dalam surah Taubah nak beritahu tentang satu maksud penting. Masa tak boleh sini. Tak sedar dah ulas tak dulu. Dah sedar. Tapi cuma tajuk dia gini, tajuk dia. Tidak boleh nak buat benda agama letak syarat dunia tak boleh. Tidak boleh nak buat benda agama atas bagi syarat dunia. Jadi macam dunia ni besar pada agama. Ha? Contoh lepas ni ayat ni. Ni sebagai mukadimah je. Macam kita kata contohlah kita kata orang biasa kita guna. Kan? Kalau niaga tu jadi kan kita nak infak ke pondok. Gitu. Jadi dia tak boleh lagu tu. Dia kena kata apa? Hal sepatutnya kita ni sekarang tak jadi lagi niaga ni tapi kita nak infak juga. Tak tunggu jadi. Kan? Sebab infak ni benda Allah Ta'ala kan. Mati bila-bila masa. Ada kena lagu tu. Biar sikit pun. Ni infak juga. Dia tak boleh kata nanti. Kalau. Dia kena buat selalu. Ada secara seru ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.